Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Azri bin Nik Naruddin. Nombor ID MA20123 Seksyen 06G. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan bunuh diri dalam kalangan pelajar. Pertama sekali, pengenalan bunuh diri dalam kalangan pelajar. Berdasarkan statistik Kementerian Kesihatan, mereka mendedahkan bahawa 11.2% remaja dalam kelompok pelajar seawal usia 13 tahun mempunyai idea untuk membunuh diri, manakala 9% merancang untuk membunuh diri dan 10.1% melakukan cubaan bunuh diri. Angka ini boleh dikategorikan sebagai angka yang agak besar dalam kalangan negara-negara ASEAN. Selain itu, konflik keluarga, mengalami cabaran sukar dalam hidup, rendah harga diri, berlaku keganasan dalam persekitaran dan masalah sosioekonomi merupakan alasan-alasan yang selalu dihadapi oleh mereka yang mempunyai idea untuk membunuh diri. Pelajar yang umurnya seawal usia 11 tahun telah mula menilai kesan daripada tindakan yang dilakukannya atau orang di sekelilingnya, sebagai contoh ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat di sekeliling. Seterusnya, kepentingan topik bunuh diri dalam kalangan pelajar kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Disebabkan falsafah pendidikan kebangsaan mengetengahkan idea untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, ianya sekaligus dapat melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan serta dapat mengelakkan seseorang pelajar itu dari terpengaruh dengan perkara-perkara negatif yang boleh membawa kepada masalah-masalah yang menjerumus kepada bunuh diri seperti depresi dan sebagainya. Ianya juga dapat melahirkan pelajar yang memiliki minda kelas pertama agar mereka dapat memikirkan apa yang terbaik untuk masa hadapan mereka serta dapat juga melahirkan suasana yang baik untuk rakan-rakan mereka. Sasiah yang seimbang juga dapat mengelakkan kes buli dalam kalangan pelajar. Ini kerana ramai pelajar membunuh diri kerana kes buli yang berpanjangan di sekolah mereka. Sifat yang bertanggungjawab kepada diri juga dapat memupuk semangat tidak berputus asa dalam diri pelajar. Selain itu, kepentingan topik bunuh diri dalam kalangan pelajar kepada rukun negara. Mengikut World Health Organization, kadar bunuh diri bagi negara yang tidak mengamalkan mana-mana agama adalah 5 hingga 10 kali ganda berbanding negara yang mengamalkan agama dan boleh meningkat sehingga 20 kali ganda bagi kawasan yang penduduknya kuat beragama. Selain itu, cara hidup yang demokratik dapat memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat serta masalah mereka kepada sesiapa pun tanpa mengalami apa-apa ancaman daripada mana-mana pihak. Masyarakat yang adil dan seksama juga dapat memberikan suasana yang kondusif kepada pelajar untuk menuntut ilmu. Mereka tidak perlu memikirkan masalah-masalah seperti masalah kelaparan dan sebagainya. Pelajar yang mempunyai sikap progresif juga akan mempunyai matlamat yang lebih jelas untuk hidup, sekaligus dapat memperbaiki diri sendiri agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik yang akhirnya boleh membawa kepada masalah depresi dan bunuh diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamimi binti Azizan, PC 20044, membincangkan realiti semasa isu bunuh diri dalam kalangan remaja. Isu ini telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat di Malaysia. Sejak kebelakangan ini, ianya telah menjadi kegusaran masyarakat terhadap kes yang semakin meningkat setiap tahun. Melihat pada statistik tahunan, kes-kes yang melibatkan cubaan membunuh diri atau mangsa yang telah membunuh diri mencatatkan peningkatan sebanyak 20% pada tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya. World Health Organization (WHO) melaporkan bahawa bunuh diri merupakan punca kematian kedua dalam kalangan remaja yang berusia antara 15 hingga 29 tahun di seluruh dunia tanpa mengira agama dan kaum. Lebih mengejutkan lagi adalah anggaran bagi setiap seorang individu yang mati akibat bunuh diri, terdapat 20 orang lagi yang melakukan cubaan untuk membunuh diri. Dalam kajian Kesihatan Mobiliti Kebangsaan 2017, Kementerian Kesihatan mendapati risiko bunuh diri dalam kalangan remaja sekolah semakin membimbangkan apabila remaja seawal usia 13 tahun disahkan mempunyai kecenderungan atau merancang untuk mengambil tindakan menamatkan nyawa mereka. Kajian tersebut juga mendapati 11.2% remaja dalam kelompok tersebut mempunyai idea untuk membunuh diri,
9% daripadanya merancang untuk membunuh diri dan 10,1% melakukan cubaan untuk membunuh diri. Baru-baru ini, April 2021, telah didadak akhbar mengenai seorang pelajar berusia 15 tahun melakukan cubaan membunuh diri. Pelajar tersebut bertindak nekat untuk terjun daripada tingkat 3 bangunan sekolahnya akibat mengalami tekanan dalam pembelajaran. Kajian mendapati isu membunuh diri adalah berkait rapat dengan faktor biologi, sosioekonomi, budaya dan persekitaran. Selain itu, faktor kemiskinan dan kekekalan dalam akademik menjadi pendorong utama perbuatan tersebut. Faktor psikologi atau psikiatri seperti kemurungan, skizofrenia, penyalahgunaan ubatan dan alkohol, serta gangguan personaliti turut mencetus kepada perbuatan bunuh diri. Kesukaran menangani tekanan yang dihadapi oleh remaja menyebabkan mereka mudah terperangkap dalam kecelaruan emosi sehingga menjadi murung. Isu bunuh diri dalam kalangan remaja ini adalah bercanggah dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan iaitu bertanggungjawab kepada diri, agama dan negara. Isu ini telah menunjukkan seseorang itu gagal untuk mengawal diri daripada melakukan perkara yang tidak baik di samping menunjukkan mereka tidak bertanggungjawab terhadap tubuh badan serta nyawa yang diberikan oleh Tuhan. Isu ini akan menyebabkan remaja cenderung mengalami ketidakseimbangan emosi dan menyebabkan kesihatan mental mereka terjejas. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sri Muhammad Zaid, nama materi PP2 0134. Sekarang saya akan sambung untuk bahagian relatif isu semasa. Isu bunuh diri juga boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Sebelum itu masuk falsafah pendidikan kebangsaan adalah suatu usaha yang berterusan dalam mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam isu ini terdapat falsafah yang mengandungi unsur seperti kebebasan seseorang untuk membuat pilihan mereka sendiri seperti liberalisme dan eksistensialisme. Liberalisme adalah satu bentuk yang memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Hal ini di mana seseorang itu membuat keupayaan untuk membuat sebarang pilihan yang menyebabkan seseorang itu membuat pilihan secara tidak logikal. Sebagai contoh, memilih untuk membunuh diri akan dapat menghilangkan segala masalah yang dihadapi. Eksistensialisme merupakan falsafah individualistik yang mana menerangkan kepada kepercayaan seseorang individu di dunia ini adalah persendirian. Ia menunjukkan bahawa seseorang itu bebas untuk membuat pilihan setiap atas keputusan yang dikehendakinya. Hal ini menunjukkan bahawa pemikiran falsafah itu bermula daripada individu itu sendiri yang tidak dianggap sebagai suatu manusia yang berfikir semata-mata, tetapi juga seseorang individu yang berkelakuan, berperasaan dan berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sri Muhammad Zaid, nama materi PP2 0134. Sekarang saya akan sambung untuk bahagian relatif isu semasa. Isu bunuh diri juga boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Sebelum itu masuk falsafah pendidikan kebangsaan adalah suatu usaha yang berterusan dalam mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam isu ini terdapat falsafah yang mengandungi unsur seperti kebebasan seseorang untuk membuat pilihan mereka sendiri seperti liberalisme dan eksistensialisme. Liberalisme adalah satu bentuk yang memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Hal ini di mana seseorang itu membuat keupayaan untuk membuat sebarang pilihan yang menyebabkan seseorang itu membuat pilihan secara tidak logikal. Sebagai contoh, memilih untuk membunuh diri akan dapat menghilangkan segala masalah yang dihadapi. Eksistensialisme merupakan falsafah individualistik yang mana menerangkan kepada kepercayaan seseorang individu di dunia ini adalah persendirian. Ia menunjukkan bahawa seseorang itu bebas untuk membuat pilihan setiap atas keputusan yang dikehendakinya. Hal ini menunjukkan bahawa pemikiran falsafah itu bermula daripada individu itu sendiri yang tidak dianggap sebagai suatu manusia yang berfikir semata-mata, tetapi juga seseorang individu yang berkelakuan, berperasaan dan berpengalaman. Seterusnya antara prinsip rukun negara yang berkaitan dengan bunuh diri dalam kalangan pelajar ialah rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Rukun negara ini yang diajukan untuk semua masyarakat apabila kaum yang dipegangkan panduan dan nilai melalui agama masing-masing, bukan sahaja membolehkan mereka membaca kebaikan dan keburukan. Dalam isu ini berkaitan bunuh diri,
Seseorang individu perlu menerapkan nilai-nilai dalam diri seseorang kerana ia menjadikan seseorang individu berfikiran yang matang dalam melakukan sesuatu perkara. Hal ini membentuk tingkah laku yang baik dan melahirkan masyarakat yang berpegang teguh dengan agama, sekaligus dapat mengelakkan diri dari melakukan perbuatan yang sia-sia seperti bunuh diri. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah Aziz bin Azman. Nombor metrik saya MA20046. Hari ini saya akan bincangkan tentang faktor-faktor bunuh diri dalam kalangan pelajar. Antara faktornya ialah setengah individu mengalami masalah kemurungan terhadap kehidupannya sendiri menyebabkan cenderung melakukan perkara seperti bunuh diri. Hal ini demikian kerana individu tersebut tidak dapat mengawal perasaan yang telah terpendam seperti tekanan yang dihadapi oleh remaja yang berasa amat sunyi dan tiada tempat bergantung. Sebagai contoh, satu berita yang tergempar dan menyayat hati seluruh rakyat Malaysia. Pada 22 Januari 2018, seorang pelajar perempuan yang berusia 14 tahun yang menggantungkan diri akibat dituduh mencuri telefon bimbit gurunya di sekolah. Masalah tekanan jika tidak ditangani sewajarnya akan membawa ke arah lebih teruk. Antara elemen LMEA yang terdapat dalam punca ini adalah bunuh diri bukanlah jalan penyelesaian bagi mengelakkan masalah tekanan hidup. Hal ini demikian kerana individu seharusnya menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin seperti bercerita kepada seseorang ataupun guru kaunseling bagi melepaskan segala tekanan yang dihadapi oleh masalah ini. Dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan, dari kecerdasan emosi merupakan salah satu perkara yang penting dalam mencapai kejayaan. Dengan memiliki kemampuan mengawal emosi apabila seorang pelajar mengalami tekanan hidup, hendaklah sentiasa mengawal keadaannya diri secara positif dengan memotivasikan dirinya serta menganalisis kelemahan dirinya sendiri. Akhir sekali, rukun negara yang boleh dikaitkan adalah rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Islam, Allah SWT melarang kita membunuh diri kerana perbuatan berdosa besar dan tidak terlepas dari azab api neraka. Oleh itu, kita haruslah semaksimal yang mungkin berdoa agar kita terhindar dari perbuatan itu. Bukan itu sahaja, dari segi pencapaian akademik juga penyumbang faktor bunuh diri dalam kalangan pelajar. Remaja khususnya pelajar terpaksa menanggung tekanan daripada ibu bapa yang menjagakan prestasi terbaik anak-anak di dalam peperiksaan. Apabila matlamat-matlamat tersebut tidak berjaya, pelaku banyak membunuh diri kerana merasakan mereka perlu melakukannya kerana telah gagal. Laporan Daily Mail dari New Delhi melaporkan seramai 21 pelajar dari Telangana, India membunuh diri dalam tempoh seminggu akibat gagal dalam peperiksaan yang berpunca daripada masalah teknikal sistem pemelakan secara berkomputer. Salah seorang mangsa membaikkan pelajar lelaki membiarkan dirinya dilanggar oleh kereta api, manakala seorang pelajar wanita membiarkan dirinya dibakar hidup-hidup. Elemen LMEA yang terdapat di dalam punca ini ialah kegagalan tidak bermakna pengakhiran hidup. Kita seharusnya mengambil pengajaran dari kegagalan supaya lebih gigih untuk berusaha untuk berjaya. Dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan mengatakan bahawa pendidikan adalah satu usaha berterusan, iaitu pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai-nilai murni. Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat. Akhir sekali, rukun negara yang boleh saya kaitkan ialah kedaulatan undang-undang. Negara kita mempunyai undang-undang yang teguh. Sekiranya kita menghayati undang-undang negara, kita tidak akan melakukan perkara yang tidak diingini dan takut untuk melakukannya. Hal ini demikian kerana sekiranya kita mempunyai cuba ingin bunuh diri, ianya satu kesalahan dan boleh diambil kanun kesesatan cuba membunuh diri pada Seksyen 309 memperuntukkan penjara tidak kurang setahun atau denda atau kedua-duanya sekali bagi seorang yang disabitkan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asharuddin bin Azman. Nombor matriks adalah CA20077 dan hari ini saya ingin membincangkan tentang faktor-faktor berlakunya gejala membunuh diri di kalangan pelajar-pelajar. Antara faktornya adalah kurangnya pendedahan ibu bapa terhadap isu kesihatan mental. Sekiranya ibu bapa tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang kesihatan mental, mereka akan gagal untuk mengesan simptom-simptom atau masalah-masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Hal ini akan menyebabkan anak-anak mereka merasa tiada pertolongan lalu memilih jalan pintas secara membunuh diri untuk lari daripada segala masalah yang mereka hadapi. Sekiranya kita ingin mengaitkan faktor ini dengan LMEA, iaitu faktor usia bukanlah penghalang untuk mempelajari ilmu baru. Tidak kiralah usia, ilmu kesihatan mental ni haruslah dipelajari oleh ibu bapa, sama ada ibu bapa, keluarga, masyarakat ataupun orang-orang dewasa di luar sana.
Jika ingin dikaitkan dengan FPK pula adalah pendidikan adalah suatu usaha berterusan. Rukun negara yang sesuai untuk dikaitkan dengan faktor ini adalah kesopanan dan kesusilaan. Ibu bapa haruslah menerapkan sifat nilai murni dengan sedia mengambil tahu akan masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Faktor yang kedua adalah konflik hubungan pelajar dengan rakan-rakan. Seperti yang kita sedia tahu, remaja-remaja tidak lari daripada melakukan aktiviti membuli atau ejek-mengejek antara rakan-rakan sebaya sendiri. Hal ini akan membuatkan mangsa tersebut akan merasakan tekanan di dalam dirinya sekiranya mereka diejek atau dibuli secara berterusan, dan lama-kelamaan mereka akan melakukan kegiatan membunuh diri. Jika ingin dikaitkan faktor ini dengan LMEA, semua masyarakat haruslah bertindak secara rasional. Sebelum melakukan sesuatu, masyarakat ataupun rakan-rakan yang lain haruslah berfikir sama ada perkara tersebut akan membawa impak positif ataupun negatif kepada orang lain. Faktor ini juga dapat dikaitkan dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu insan yang seimbang dan harmoni. Pelajar-pelajar haruslah hidup harmoni tanpa melakukan perkara-perkara yang dapat menyakitkan hati orang lain ataupun memberi tekanan kepada orang lain. Kita juga dapat kaitkan faktor ini dengan rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Pelajar-pelajar haruslah menerapkan sifat saling hormat menghormati sesama rakan-rakan lain agar keharmonian hidup akan terjamin. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Faizal bernombor matrik MA 20189. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan bunuh diri kepada individu dan negara. Kesan bunuh diri kepada individu. Okey. Isu bunuh diri di dalam kalangan golongan remaja dan dewasa kini semakin meningkat kerana terlalu ramai di antara mereka yang memendam masalah sehingga membawa kepada gejala membunuh diri. Hal ini juga disebabkan faktor kewangan dan faktor bebanan yang telah ditanggung di rumah maupun di dalam masyarakat. Kesan utama bagi seseorang individu yang membunuh diri adalah kehilangan ahli di dalam keluarga tersebut maupun kelompok sahabat mereka. Oleh sedemikian, perkara ini semestinya membuatkan mereka rasa bersalah dan rindu terhadap kematian seseorang itu, lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga mereka. Seorang anak akan kehilangan seorang ibu atau bapa mereka serta hilang tempat bergantung hidup dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Jika hal ini dibiarkan berterusan, anak-anak yang kehilangan ibu bapa mereka mungkin akan menghadapi penyakit mental seperti kemurungan, kecelaruan emosi dan lain-lain. Kemurungan yang akan menyebabkan mereka kerap berfikiran negatif dan tidak mampu menghadapi masalah yang dialami sehingga berkeinginan untuk mencederakan diri sendiri, dan seterusnya membunuh diri merupakan jalan penyelesaian atau jalan yang ringkas bagi mereka kerana mereka merasakan harga diri mereka rendah atau tidak berharga selain menyalahkan diri sendiri atas segala yang telah berlaku. Kecelaruan emosi pula apabila mangsa berasa terlalu murung atau terlalu gembira yang tidak terkawal sehingga menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan. Kesan kepada negara pula. Okey. Isu bunuh diri adalah satu faktor penyumbang kadar kematian yang tinggi dalam sebuah negara. Isu ini meningkat dari tahun ke tahun, lebih-lebih lagi di negara seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Isu bunuh diri ini harus cepat diselesaikan kerana ini akan membuatkan lebih ramai lagi cenderung untuk melakukan hal yang sama. Seperti mana yang kita tahu, bunuh diri ini adalah satu larangan keras di dalam setiap agama, terutamanya agama Islam. Berdasarkan prinsip pertama rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, jelas menunjukkan bahawa setiap individu haruslah berpegang teguh kepada kepercayaan bagi agama masing-masing. Sudah terang lagi bersuluh, tidak ada agama di Malaysia yang menggalakkan gejala bunuh diri. Isu bunuh diri ini akan memberi banyak kesan kepada negara, iaitu salah satunya hilangnya seseorang yang mempunyai ciri untuk mengharumkan negara. Sebagai contoh, atlet renang negara yang dikenali sebagai mendiang Ayrton Lim yang berasal daripada Sarawak telah membunuh diri akibat kemurungan ketiga berumur 19 tahun pada tahun 2019. Beliau pernah mewakili Sarawak dalam Sukan Malaysia, SUKMA, dan kini tiada lagi beliau untuk mengharumkan lagi nama Sarawak untuk peringkat kebangsaan. Okey, sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat Irfan bin Wahid. Nombor ID saya AA20188. Kali ini saya ingin membincangkan pula pandangan saya mengenai kesan kes bunuh diri dari kalangan pelajar kepada masyarakat dan kesannya kepada negara, terutama sekali di Malaysia. Antara kesan yang dapat dilihat dari kes bunuh diri ini adalah ia akan mengganggu emosi masyarakat sekeliling, lebih-lebih lagi kepada orang yang dekat dengan si pelaku ini, seperti ahli keluarga, jiran-jiran dan rakannya. Berlakunya kes seperti ini akan secara tidak langsung memberikan kesedihan dan kekesalan terhadap golongan ini kerana gagal membantu menangani masalah yang dihadapi oleh si pelaku. Selain itu juga, ianya akan memberikan impak buruk kepada masyarakat, terutama sekali golongan muda yang masih mencari jalan dan haluan hidup mereka. Lebih teruk lagi, sekiranya kes ini menjadi satu jalan penyelesaian mereka yang mungkin mengalami masalah sama seperti pelaku. Ini bercanggah dengan falsafah teoretikal ataupun nazariah yang membahaskan tentang kewujudan Tuhan, dan juga ianya terpesong dari rukun negara kita yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dengan ceteknya ilmu dan pemahaman pelajar tentang agama, ia boleh meruntuhkan kepribadian dan merosakkan bangsa dan negara kita. Yang ketiga, lebih merisaukan lagi sekiranya masyarakat memberikan tanggapan buruk terhadap tragedi ini dengan menyalahkan individu yang tidak seharusnya dipersalahkan. Perkara seperti ini sering kali berlaku dikala adanya teknologi dan laman sesawang yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu. Ini secara tidak langsung boleh dikategorikan sebagai falasi, di mana berita yang diperkatakan tidak mempunyai bukti dan rujukan yang tepat untuk diperbahaskan. Jadi, kita beralih pula kepada kesannya terhadap negara. Menerusi artikel dari laman sesawang rasmi Astro Awani bertarikh 13 Disember 2020 yang ditulis oleh Sahlizah Muhammad, direkodkan peratusan kes bunuh diri yang berlaku di Malaysia meningkat sebanyak 20%, iaitu sebanyak 226 kes dilaporkan dan 102 kes daripadanya dilengkungi oleh umur 13 hingga 30 tahun. Ini amat membimbangkan, lebih-lebih lagi kepada pelancong luar yang ingin datang ke negara kita. Ia akan memberikan rasa tidak senang kepada mereka dan ini akan memberikan persepsi buruk negara luar terhadap negara kita dan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Selamat sejahtera doktor. Saya Arvin ingin membincangkan tentang isi keempat, iaitu kaedah untuk mengatasi masalah bunuh diri dalam kalangan pelajar secara individu. Baiklah, cara yang pertama adalah dengan mendengar kepada mangsa secara aktif. Kebiasaannya mereka yang mempunyai masalah tekanan atau masalah mental yang lain, mereka memerlukan seseorang untuk mendengar mereka secara empati. Perkara ini akan membuatkan mereka supaya tidak berasa keseorangan. Cara yang kedua adalah dengan menanya bahawa mereka memerlukan sebarang bantuan atau pertolongan. Kita tidak patutlah sesekali menghakimi masalah yang dialami oleh mereka. Contohnya, kita tidak patutlah mengatakan bahawa masalah yang dialami oleh mereka merupakan masalah yang kecil sahaja. Perkara ini akan membuatkan mereka berasa lebih tertekan atau lebih sedih. Seterusnya, kita perlulah memastikan mereka tidak mendapat akses kepada benda yang berbahaya ataupun tempat yang berbahaya. Contoh tempat yang berbahaya adalah seperti tempat yang tinggi dan terbuka. Manakala contoh benda yang berbahaya adalah seperti pisau ataupun racun. Dengan ini, kita dapat mengelakkan mereka daripada mengambil sebarang tindakan yang salah seperti membunuh diri. Kaedah-kaedah yang dinyatakan tadi meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Maka sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlulah memberi sokongan moral kepada mereka yang memerlukan. Baiklah, peranan masyarakat dalam kaedah mengatasi masalah bunuh diri dalam kalangan pelajar adalah pihak media massa tidak patutlah terlalu menonjolkan berita yang berkenaan dengan bunuh diri, terutamanya yang melibatkan selebriti daripada luar negara.
pihak media massa perlulah berhati-hati semasa menyiarkan nota ataupun rakaman video angsa. Hal ini kerana perkara-perkara seperti video-video seperti ini akan menjadi sumber idea kepada mereka yang mempunyai masalah dalam hidup mereka, dan mereka juga akan cuba melakukan perkara yang sama dilakukan oleh selebriti ini, seperti membunuh diri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Shalina binti Aziz, nombor matrik PC 20030. Saya akan menyambung perbertangan yang disampaikan oleh saudara Arvi sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan kaedah mengatasi masalah bunuh dalam kalangan pelajar. Sudah kita ketahui bahawa masyarakat turut memainkan peranan untuk mengatasi masalah ini, iaitu jiran tetangga boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa sekiranya ternampak pelajar yang sering dibuli dan diugut oleh rakan-rakan yang lain. Jiran tetangga perlu mengambil tindakan ini kerana perbuatan ini dalam kalangan pelajar boleh menjadikan hidup mangsa akan trauma dan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan. Bahkan mereka sanggup untuk membunuh diri apabila sudah tidak mampu untuk bertahan. Oleh itu, aduan tersebut mampu menyelamatkan mangsa daripada dibuli secara fizikal dan juga mental. Selain itu, pihak kerajaan turut memainkan peranan yang serius, di mana pihak kerajaan akan mewajibkan pelancaran program kesihatan di seluruh peringkat pengajian, sama ada di peringkat sekolah rendah, di peringkat sekolah menengah dan juga di peringkat universiti. Program seperti ini akan dipenuhi dengan pengawalan emosi secara bijak oleh pakar yang profesional. Selain itu, program ini dipenuhi dengan pemeriksaan keadaan mental pelajar yang dilakukan secara percuma. Apabila terdapat pelajar yang mempunyai masalah tekanan emosi yang tinggi, pelajar tersebut boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling secara percuma. Hal ini untuk mengelakkan pelajar tersebut kemurungan sehingga bertindak untuk membunuh diri. Pihak kerajaan juga perlu mewajibkan mata pelajaran pendidikan kesihatan kepada semua pelajar. Isu berkaitan bunuh diri perlu diselitkan dalam mata pelajaran ini, di mana perbincangan mengenai punca, kesan dan cara untuk mengatasi bunuh diri perlu dibincang secara terperinci. Pendedahan awal dalam subjek ini akan memberi pengetahuan kepada pelajar, dan pelajar tersebut akan mengetahui cara untuk bertindak apabila timbul perasaan untuk bunuh diri. Secara keseluruhannya, pihak kerajaan perlu memastikan program kesihatan dan mata pelajaran pendidikan kesihatan adalah wajib kepada semua pelajar bagi memenuhi impian falsafah pendidikan kebangsaan FPK, iaitu mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Zaid, nombor matrik MA 260. Saya akan menerangkan kesimpulan mengenai dalam pembentangan ini. Pertama sekali, pengajaran yang kita dapat daripada isu bunuh diri dalam kalangan pelajar ini ialah kita mestilah prihatin dan bertanggungjawab terhadap sekeliling kita, terutamanya orang yang rapat dengan kita, iaitu rakan dan ahli keluarga. Kita mestilah bantu mereka sekiranya mereka mempunyai masalah. Kita mestilah memahami dan bukan menghakimi perbuatan tersebut. Selain itu, kita mestilah berfikir panjang dan bersedia dalam pelbagai aspek, tidak kiralah adalah apa-apa kesusahan dalam hidup kita. Cara menangani masalah dalam kehidupan seharian, iaitu selain itu kita mesti mendapatkan nasihat daripada orang yang pakar dan berpengalaman dalam masalah kita. Bahagian kedua ialah cadangan. Cadangan yang dikemukakan adalah bagi memastikan dapat menangani masalah isu bunuh diri dalam kalangan pelajar. So, cadangan kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu individu dan kerajaan.
bagi pihak individu, kita mestilah mengenal pasti dan mengambil tahu rakan di sekeliling kita. Sekiranya mereka mengalami masalah, kita mestilah membantu mereka, tidak kira dalam masalah kewangan atau masalah pembelajaran. Sekiranya kita mampu, kita mestilah menolong mereka. Seterusnya, ada bagi pihak kerajaan ialah melaksanakan kempen kesedaran mengenai isu bunuh diri seperti yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, iaitu Hari Pencegahan Bunuh Diri yang diadakan pada setiap tahun untuk meningkatkan kesedaran dalam rakyat Malaysia. Aktiviti yang boleh dilaksanakan di sana ialah memberi ceramah mengenai tanda-tanda seseorang itu untuk mempunyai keinginan untuk membunuh diri dan cara untuk mengatasi masalah itu sekiranya berlaku. Kesimpulan, faktor yang menyebabkan seseorang itu ingin membunuh diri ialah yang pertama sekali, mereka mempunyai penyakit mental yang amat teruk, ataupun kemurungan dalam kehidupan, ataupun tekanan yang amat tinggi seperti tekanan belajar ataupun tekanan dalam kerja. Stres ini boleh menyebabkan seseorang itu bertindak di luar jangka, di luar normal, iaitu mungkin mengambil langkah dengan mencederakan diri sendiri, mencederakan orang lain, ataupun malah lebih teruk mengambil jalan mudah dengan membunuh diri. Langkah individu ialah menceritakan masalah kepada orang yang lebih arif ataupun lebih berpengalaman mengenai masalah tersebut. Dengan itu sudah tamatlah pembentangan ini. Sekian, terima kasih.